Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qail wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, supaya kita memperolehi keredaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini adalah bertajuk jadilah hamba yang berdoa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan berdoa merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Hukum berdoa adalah sunat ataupun mustahab, yakni digalakkan. Ia merupakan pengakuan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seruan berdoa boleh dilakukan sama ada dalam keadaan senang atau susah, dikala suka maupun duka, secara bersendirian atau berjemaah. Perintah berdoa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa berdoa dan beribadah kepadanya, dan dijanjikan bahawa doa-doa yang dipohon akan dikabulkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang tidak berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula meriwayatkan tentang kelebihan berdoa seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang mulia, amalan saling mendoakan antara seorang dengan yang lain adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sewajarnya menjadi ikutan dan tauladan oleh setiap umatnya. Doa berperanan menjalin kasih sayang dan mengeratkan perhubungan mesra sesama insan. Sebagai contoh,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mendoakan orang yang bersin. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu bersin, maka hendaklah ia menyebut alhamdulillah dan menjawab bagi saudara atau sahabatnya yarhamkallah, yakni semoga Allah merahmatimu. Maka apabila seseorang menyebut kepadanya, yakni orang yang bersin, yarhamkallah, maka hendaklah menyebut yahdikumullah wa yuslih balakum, yakni semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki sifatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula menceritakan pengalamannya melalui sebuah hadis. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bilik air, lalu aku meletakkan air untuk baginda berwuduk. Baginda bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Setelah baginda diberitahu, baginda pun berdoa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pandaikanlah dia di dalam bidang agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian juga apabila mendapat berita bahawa sahabat kita ditimpa musibah, sama ada disebabkan kematian atau sebagainya, sunat kita mengucapkan takziah atau mendoakannya tanda simpati seperti berikut: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Al-Azkar, lafaz takziah ialah a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah membesarkan pahalamu dan membaikkan kesabaranmu dan mengampunkan bagi si matimu. Demikianlah indahnya Islam mendorong agar umatnya saling mendoakan tanpa mengira kedudukan dan pangkat. Tanpa mengira orang yang dikenali atau tidak. Amalan ini sudah pasti dapat menjalin kasih sayang dan perhubungan yang mesra sesama umat. Lebih-lebih lagi mendoakan orang tanpa pengetahuannya, itu adalah antara doa yang tidak akan terhalang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah diiringi dengan sifat takwa, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, supaya doa itu dimakbulkan, tidak tergantung atau ditolak. Dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah, seorang ahli sufi bernama Ibrahim bin Adham ketika berjalan di pasar Basrah, orang ramai datang mengerumuninya. Di antara mereka ada yang bertanya, kami sudah berdoa, tetapi kenapa doa kami tidak dikabulkan? Ibrahim bin Adham lantas menjawab, doa kamu tidak dimakbulkan kerana hati-hati kamu telah mati. Dengan beberapa sebab. Pertama, kamu kenal Allah, tapi kamu tidak sempurnakan haknya. Kedua, kamu sangka kamu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu tinggalkan sunnahnya. Ketiga, kamu baca Al-Quran, tapi kamu tidak beramal dengannya. Keempat, kamu makan nikmat-nikmat Allah, tapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Kelima, kamu katakan bahawa mati itu benar, tapi kamu tidak bersedia untuknya. Daripada kata-kata tersebut, jelas membayangkan betapa doa itu adalah berkait rapat dengan hati, iaitu hati yang hidup dengan amalan serta iman dan taqwa, yang akan memperolehi kemurahan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyatakan orang yang wajar didoakan antaranya: pertama, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan selawat kepada baginda. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang mengucapkan selawat untukku satu kali, Allah akan memberinya rahmat 10 kali ganda. Hadis riwayat Muslim. Kedua,
mendoakan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikut baginda selepas sempurna mengucapkan doa dan selawat ke atas baginda. Ketiga, mendoakan ibu bapa kita sebagai membalas jasa keduanya yang memelihara dan mendidik kita di waktu kecil, dengan doa memohon Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan dosa-dosa mereka. Keempat, mendoakan anak supaya menjadi anak yang soleh, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anaknya dalam surah As-Saffat ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku anak yang tergolong daripada orang-orang yang soleh. Kelima, mendoakan ulama dan guru yang mengajar kita ilmu yang bermanfaat. Ia merupakan adab terhadap guru. Semoga ilmu yang diajar itu mendapat keberkatan. Keenam, mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berdoa jazakallahu khairan. Maksudnya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Hadis riwayat Ibn Hibban. Ketujuh, mendoakan orang yang memusuhi kita, termasuk yang bukan Islam, dengan doa Allahumma hdini qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kelapan, selain daripada itu, menurut Fudail bin Iyad, sekiranya aku mempunyai doa yang mustajab, nescaya orang pertama yang akan kudoakan ialah pemimpin aku. Kerana jika pemimpin itu baik, nescaya baiklah rakyat dan sejahteralah negara. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun kita diingatkan jangan sesekali memohon sesuatu doa yang tidak baik ke atas diri sendiri, anak, harta benda atau ke atas sesiapa sahaja daripada hamba Allah, seperti mendoakan seseorang supaya dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dipendekkan usia, ditimpakan bala bencana, dimusnahkan harta benda dan lain-lain perkara buruk. Islam mengajar kita sekiranya dizalimi oleh seseorang, maka hendaklah menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memilih doa-doa yang lengkap dan padat yang menghimpunkan perkara penting mengenai urusan dunia dan akhirat. Antara doa-doa baginda adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik dan jadikanlah kami seorang yang saleh. Ya Allah, aku mohon petunjuk, takwa, kesucian diri dan bergantung pada diri sendiri. Demikian juga seseorang yang berdoa itu disaran supaya memelihara dirinya daripada makan minum yang haram, kerana yang demikian itu adalah salah satu syarat yang terpenting bagi penerimaan doa. Para ulama berkata, doa itu laksana kunci dan anak kuncinya ialah makanan yang halal. Saudara-saudara muslimin yang mulia, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengabulkan doa hamba-hambanya, sama ada menyegerakan atau menangguhkannya. Kedua, umat Islam hendaklah saling mendoakan antara satu sama lain supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada azab api neraka. Ketiga, umat Islam dilarang mendoakan sesiapa saja hamba Allah akan sesuatu perkara yang tidak baik walaupun kepada diri sendiri. Keempat, umat Islam hendaklah berdoa dengan harapan tertanamlah sifat mahmudah dan terbuanglah sifat mazmumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan yakni dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa
astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtada'at wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bin nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma anta faza bi ainiyatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah jalalatal malkinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Irsyad Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata min liwali ahdi Selangor Tengku Amir Syah ibni Sultan Syarafuddin Irsyad Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewangan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikan ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihad bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ahli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil